Okey. Saya Profesor Madya Dr. Muhammad Fuad bin David. Saya merupakan pengarah galeri Azman Hashim UMS dan juga pensyarah kanan di ASTIP atau Akademi Seni dan Teknologi Kreatif dalam bidang seni visual ataupun teknologi seni visual. Okey, kalau mengikut pengalaman ataupun biodata saya bermula untuk berkecimpung dalam bidang seni selama 32 tahun di Sabah, dan sebelum itu saya berada di Kuala Lumpur. Saya mendapat didikan dari Universiti UiTM atau Universiti Teknologi Mara, grad pada tahun 89, dan bermula kerjaya saya dalam bidang advertising, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke lepasan ijazah dalam bidang pendidikan, dan saya menjabat sebagai seorang guru di negeri Sabah. Okay. Kemudian pada tahun 98 saya involved dengan sebagai pensyarah, dilantik sebagai pensyarah di institusi perguruan guru camp ataupun IPG camp Tuaran, dan seterusnya pada tahun 2002 menjabat jawatan sebagai pensyarah di Universiti Negeri Sabah sehingga kini. Pengalaman dalam bidang seni, saya banyak berkecimpung dalam bidang seni jatan ataupun seni visual, juga seni persembahan dan seni penulisan. Okay. Jadi kalau orang melihat saya ini pun kurang tahu apa bidang sebenarnya, tapi spesialis dalam bidang seni grafik dan juga seni jatan. Okey, saya berkecimpung pada mula asal di bidang advertising, dan juga saya merupakan seorang pelakon dalam bidang periklanan, pelakon juga dalam bidang teater, drama dan juga filem. Itu mula saya menceburkan diri dalam bidang dunia perfilman, dan seterusnya dalam bidang perguruan, dan seterusnya dalam bidang industri atau dalam pendidikan. Okey, bidang saya iaitu bidang seni grafik, yang sesuai saya berkecimpung dalam bidang advertising, dan saya meletakkan jawatan dalam bidang advertising sehinggalah sebagai art director pada masa itu, iaitu pengarah seni. Saya melihat perkara ini, bidang ini tidak didedahkan di peringkat sekolah. Jadi saya korban dan saya melanjutkan pelajaran bercita-cita untuk menyebarkan perkara ilmu ini kepada anak-anak di sekolah, khususnya di sekolah menengah, untuk mengetahui bidang seni ini terlampau luas sebenarnya dia. Jadi kalau kita lihat, Ibu Bapa sendiri pun melihat seni ini skopnya terlampau kecil, memikirkan seni itu tidak ke mana perginya ataupun tidak tahu tentang kerjaya seni itu. Jadi saya cuba mendedahkan perkara ini kepada dunia persekolahan, tentang betapa luasnya seni yang merentas segala-gala bidang itu dalam bidang seni. Selain daripada itu juga bidang seni persembahan, saya lebih kepada dunia penulisan, iaitu penulisan puisi, dan saya seorang pembentuk ataupun pembina puisi-puisi Pinaka di Malaysia. Salah seorang daripada inilah. Jadi gambaran-gambaran yang dilihat, saya lebih kepada dunia penulisan, lebih-lebih khususnya kepada seni puisi itu telah mewakili negara ke mana tempat dengan membawa karya-karya saya dipersembahkan di sana lah. Dan dalam bidang seni visual pula, okay, selain daripada seni grafik, lebih kepada advertising, yang membuat promosi, yang membuat iklan ataupun membuat suatu corporate design contohnya. Saya tercebur dalam bidang seni jatan juga. Okay. Sebab bidang saya ini advertising dan juga illustration. So kepakaran saya berada di situ, dan di Universiti Negeri Sabah pada mulanya saya mengajar animation, okay, dalam bidang animasi pada masa itu. Sebelum itu animasi belum diperkenalkan lagi di dunia IPT ataupun dunia universiti. Saya cuba mulakan karya-karya 2D atau 3D dalam bidang animasi.
untuk khusus kepada pelajar-pelajar. Okey, itu yang tertubuhnya Sekolah Pengajian Seni, dan di bawahnya ialah Sarjana Muda Teknologi Seni Visual pada masa itu, ya. Dan saya salah seorang penggubal ataupun modul pengasas teknologi seni visual itu, sehinggalah sekarang beberapa rakan saya telah membantu saya untuk menjadikannya teknologi seni visual yang ada sekarang ni. Okay. Dan seterusnya dalam bidang seni visual juga banyak juga pameran-pameran saya telah ikut, maksudnya pameran solo, pameran bersama yang ada di Sabah dan juga di Malaysia. Dan karya-karya saya kebanyakannya telah terjual sama ada di dalam dan juga di luar negara. Karya-karya dalam bidang seni visual lah. Okey. Dari segi penerbitan pula, saya banyak juga menghasilkan beberapa buku berkaitan dengan seni visual secara bersama dan juga secara solo. Dua buku seni kreatif ataupun penulisan kreatif, dua buah puisi saya telah, dua buku puisi telah saya terbitkan, satu melalui UMS dan satu lagi melalui Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bidang penulisan. Manakala dalam dunia lakonan, banyak bermula daripada pemain ataupun pelakon di slot-slot TV, iaitu salah satu mula-mula sekali dalam majalah 3 saya cebur. Kemudian baru saya berjinak dalam bidang teater di Kuala Lumpur dan di Sabah juga. Seterusnya saya cebur dalam bidang drama radio dan seterusnya drama TV, akhirnya ke filem lah. Itu salah satu dalam bidang lakonan, Jadi saya multidisiplin, iaitu multitask dalam bidang-bidang seni ini, bukan hanya setakat seni visual saja. Dan karya-karya saya, kalau karya catan tu biasanya dia ada relate dengan puisi. Puisi saya itu ada relate dengan kajian catan tu. Okey, itu salah satu karya yang saya buat lah. Okay. Dan saya bukanlah pelukis yang berproduktif, tidak, sebab kekalan masa saya tidak dapat menghasilkan begitu banyak jumlahnya. Hanya ada masa saya buat, dan apabila saya rasa nak buat, saya buat. Itu dalam bidang seni visual dan seni catat. Okay. Dan spesialis catatan saya banyaknya semua watercolor dan juga akrilik lah, itu medium yang saya gunakan. Okay. Kalau bidang-bidang lain, ketiga-tiga bidang itu saya telah dianugerahkan sebagai tokoh budaya di Sabah di bawah Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia pada tahun 2020 kalau tidak salah. Okay. Itu kejayaan yang besar lah bagi saya lah. Selain daripada itu, mewakili negara, kebanyakannya semua lebih kepada penulisan. Saya dijemput untuk menghadiri salah satunya ialah pertemuan penyair Nusantara yang dibuat beberapa buah negara yang saya terlibat lah. Selain daripada itu, pernah diundang juga hanya membaca puisi saja di Chennai, India, Thailand dan juga di Indonesia. Itu yang dalam bidang penulisan. Dalam bidang seni ini, kalau kita perhatikan, walaupun anda tu hanya jurusan, katakan jurusan seni halus, tapi saya lebih kepada grafik, kononnya grafik, tapi memang bidang itu pun seni grafik. Dan juga saya telah declare ataupun telah dikira sebagai seorang kartunis di Malaysia pada satu ketika dahulu, dan banyaklah lukisan-lukisan kartun saya telah tersiar. Sekarang ni dah pulang, maksudnya disebabkan kekalahan masa, sebab saya mengulang pentadbiran kan. Daripada situ juga research ataupun penyelidikan saya lebih kepada seni kartun pada awalnya.
dan di Sabah pula saya lebih kepada budaya. Sebab penulisan saya di peringkat kedoktoran, saya memilih budaya Sabah itu sendiri, iaitu berkaitan dengan warna-warna tradisi di Sabah, warna-warna alami yang saya selidik dan juga saya publish dalam bentuk tesis kedoktoran pada masa itu. Itu bidang yang yang boleh ditahu lah. Selain daripada itu, saya adalah anak yang pertama di sebuah keluarga seramai 8 orang adik-beradik. Yang dalam bidang seni ada 4 orang di bawah adik-beradik saya, 4 orang. Salah seorang daripada pencerah seni di UiTM. Selain pada itu ada guru seni, dan satu lagi ialah pengarah DOP, iaitu pengarah DOP ni ialah sinematografi. Contoh macam ada drama berapa, dia kepada pengarah seni itulah, DOP kita panggil, iaitu DOP ni lebih kepada fotografi lah, yang merakamkan. Itu dalam keluarga saya, dan saya pun mungkin ada darah seni daripada ibu saya sendiri. Ibu saya sebagai seorang kalau kita panggil mak andam, petarias, itu mungkin darah dia dari situlah saya terlibat dalam bidang seni secara khusus. Itu yang berkaitan dengan bidang seni lah. Kalau di bahagian pentadbiran pula, saya bermula di Universiti Malaysia Sabah. Selain pada sebelum tu saya memang jadi guru pencerah mata perguruan, dan di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2002 tu saya telah dilantik sebagai ketua program. Begitu lama tempoh jawatan tu, dan kemudian saya pergi belajar kedoktoran, dan saya pulang daripada belajar, saya dilantik sebagai ketua dekan selama dekat dengan 6 tahun pula. Lepas tu dibabuti kemanusiaan seni warisan pada masa itu. Kemudian selepas itu saya ditempatkan pula sebagai pengarah alumni Universiti Malaysia Sabah selama setahun setengah pada pendidikan saya, dan akhirnya saya ditempatkan di Galeri Azman Hashim sebagai seorang pengarah di sini. Jadi saya cuba membantu pada pelajar ini, selain daripada mengajar, saya cuba mengekspos ataupun mendedahkan kepada pelajar dalam dunia seni yang sebenarnya. Pada mulanya pun masuk universiti itu, sebelum saya masuk universiti, saya part time dulu ataupun pencerah sambilan. Saya mengajar teater, saya mengajar drama, fotografi saya ingat sebelum saya dilantik sebagai pencerah pada masa itu. Jadi saya cuba mendekatkan diri saya dengan pelajar tu, sebab kebanyakan ini bukan semua pencerah yang mengajar tu, kebanyakan dia menggunakan teori saja, dia hanya dalam bentuk buku saja. Tapi saya lebih dekat sebab saya terjebur dalam bidang itu di lapangan. Contohnya kalau nak mengajar bidang teater ataupun dalam bidang drama, filem contohnya, kamu perlu berada di lapangan, kena syuting, kena ikut penggambaran macam mana dia punya pengalaman tu. Daripada situlah saya aplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar-pelajar. Itu salah satu pengorbanan saya lah kepada pelajar-pelajar tu, bukan hanya setakat pencerah tu bukan tahu apa pun, teori saja kan. Jadi saya cuba apa yang ada rasa di lapangan tu saya kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar. Itu salah satu part lah. Tapi sekarang dah kurang dah. Tawaran-tawaran berlakon pun ada, tapi saya tidak ambil sebab keterangan masuk. Last kali pada tahun 2000 sebelum Covid itu adalah satu drama yang saya lakonkan, drama di production daripada Sabah. Itu sepanjang jalan apa yang saya boleh terangkan ataupun kita kongsikan bersama saya itu. Terima kasih untuk penerangan yang sangat padat dan jelas lah
itu betul punya perjalanan sebagai dokter seni kan. Cuma ada sedikit pertanyaan terakhir lagi berkaitan dengan karya dokter sebagai dokter seni dalam bidang catatan dan lukisan kan. Boleh kami ambil tahu tentang sekurang-kurangnya 5 karya lah dokter yang mungkin dokter boleh. Okey, dalam saya dalam dunia pekaryaan seni visual, saya ada dua konsep saya pegang. Satu by heart ataupun daripada diri sendiri, dan satu komersial. Sebab saya didikkan saya grafik apabila membuat sesuatu tu dia nak jual. Ada mesti klien, mesti ada dulu. Kalau buat lukisan ni nak dijual. So yang itu tu saya lebih kepada watercolor. Watercolor ni memang buat dia sekejap je, tak lama. So itu boleh jual. Okey, orang suka beli suka. Itulah maknanya saya membuat tu untuk klien ataupun untuk penonton supaya membeli. Itu memang kepada komersial lah. Dan satu lagi yang in by heart. By heart maksud dia apa yang kamu buat tu adalah dia datang ilham tu dan kamu conteng ataupun kamu buat benda tu, sama ada orang tengok tu suka tak suka tu ada cerita. Kalau dia suka, dia nak beli, terpulang pada mereka lah. Jadi saya ada dua konsep di situ. Kalau saya nak buat, saya buat. Saya rasa suka, saya buat. Okey, dalam yang saya kesukaan saya itu, saya lebih kepada nostalgia. Maksudnya tema-tema saya banyakkannya kampung, rumah, yang mana yang pernah saya lalui. Dan ada juga kemanusiaan, tema-tema kemanusiaan. Apabila saya rasa tak suka sesuatu tu, saya tak luahkan melalui perbuatan, saya melalui lukisan. Okey, ada beberapa lukisan tu yang agak sensitif pun ada juga, berkaitan dengan pendatang tanpa izin pada masa itu, tahun 94 pada ingat saya telah menghasilkan satu lukisan yang menjadi kontroversi. Lukisan itu tapi dibeli orang juga, dan ada juga yang menjadi koleksi Balai Seni Lukis Sabah. Okey, pada masa itu memang karya tahunan, memang selalu saya import dan dipilih lukisan itu dan dijadikan sebagai koleksi Balai Seni Lukis Sabah. Itu yang manakala berkaitan dengan nostalgia tu, saya suka melihat rumah-rumah yang hampir hilang ataupun objek-objek yang hampir hilang. Contoh macam rumah tradisi kan tak ada serangan, jadi saya congkil balik, saya lukis benda tu. Saya sendiri akan rasa suka lah benda tu. Contoh kalau tengok painting nanti ada rumah, tapi biasanya rumah tu tak ada orang lah. Biasanya kalau saya buat mesti ada rumah tak ada orang, biasanya gitu. Jadi rumah ni saya menganggap, kalau ini contoh dia lah, rumah ni saya menganggap sebagai tempat kita berdiam. Sebab tu dia panggil kediaman kan. Kediaman, kenapa dia kediaman? Mesti daripada perkataan asasnya ialah diam. So kenapa diam? Kenapa kita perlu diam? So diam tu adalah musyabah diri kita sebenarnya. Itu game kepada nulari kita lah kan, daripada konsep hati kita kan. So kita perlu diam, kita perlu musyabah diri. So rupanya begini, rumah ni adalah sebab konsep rumah tu ada rumah ibu, serambi dan berbagai-bagai lagi kan. So dia macam dalam diri kita. Kalau ikutkan rumah ni, banyak kan konsep saya, banyak rumah kesunyian ataupun penantian, itu banyak tema-tema saya lah. Kalau rumah tu satu biji rumah je saya lukis dengan pokok-pokok itu je lah. Jadi perkara ini saya cuba serapkan dalam karya saya berkaitan dengan ketuhanan. Maksudnya benda tu akan pergi ke diri kita sendiri. Itu cara untuk mengenal diri lah. Itu saya lah. Kadang-kadang orang pun tengok, oh gambar rumah, itu sajalah. Dia tidak tahu apa di sebalik itu. Jadi saya cuba nak luahkan benda itu dalam satu hasil karya saya lah. Laku tak laku tu lain cerita. Saya tak tahu dia boleh orang nak ke tak nak tu tak ada, bukan saya punya hal. Kalau yang komersial tadi ya, kalau komersial tu watercolor tu kan, watercolor ni mesti orang boleh. Memang betul. Dengan harga yang mampu milik lah bagi mereka kan gitu. Itu yang mana saya menghasilkan produk-produk berkaitan dengan produk seni lah. Okey, itu soalan amat insyaAllah.
Kan dokter bilang ada cara jenis dokter begini, mungkin dokter boleh bagi 5 contoh nama Okey, okey. dan tahun dihasilkan pada waktu yang dokter. Saya pun dah tak ingat dah berapa banyak dia punya tahun-tahun dia tu. Okay. Tajuk pun saya dah lupa dah. Ada satu tu diam tajuk dia. Tajuk tu diam. Ada lagi ada satu tu di yayasan tu ada satu. Apa tajuk dia? Menunggu lah tajuk dia. Okay. Tajuk dia menunggu. Dan satu lagi ada beberapa lah, nanti saya boleh tunjukkan dalam handphone saya tu ada. Okey. Dah banyak sangat saya lupa dia punya tajuk-tajuk dia pun. Lama sangat. Yang terbaru pun itulah yang terbaru tu lah saya rasa. Dah lama saya tak berapa tak melukiskan. Itulah. Saya lebih banyak menulis daripada melukis tadi. So maksudnya karya pertama yang dokter menunggu itu kata. Kalau pertama dulu awal-awal lagi tu entah tak tahu apa yang banyak. Kalau dekat balas melukis tu saya rasa the first is meniti wawasan. Kira tahun 94 atau 95 lah. So itu karya tu dikaitkan dengan rumah atau dokter? Bukan, yang itu konsep tentang pada masa itu tahun 98, tahun 90-an lah. Kita panggil orang Melayu lah kan, orang Tanjung. Biasanya dia menganggap Sabah ni kurang pelajar-pelajar yang intelektual ataupun pelajar-pelajar yang pandai lah senang cerita kan, khususnya di pedalaman. Apabila saya masuk di pedalaman, rupanya ada manusia ataupun ada orang yang pelajar, dia boleh disebut pelajar mahasiswa di universiti. Ada orang lain tak tahu yang benda tu bila duduk Sabah aja sangat mundur, tapi sebenarnya di Sabah tu ada orang yang pandai walaupun di pedalaman. Jadi saya luahkan benda tu di sebuah karya SM Lash, karya tu dalam teknik SM Lash. Meniti jiwa. Meniti wawasan. Meniti wawasan. Meniti wawasan. Mungkin ada dalam Instagram tu kalau tengok nanti. Kemudian selepas itu banyaklah cerita pasal PTI kan atau tentang izin tu. Kebetulan pada masa itu mana-mana kawasan Selinggan ni terbakar ataupun dibakar, kami tidak tahulah sebab mungkin dibakar ataupun tidak dibakar. Jadi pada masa itu saya cuba luahkan karya-karya itu. SMS juga saya gunakan bahan-bahan yang terbakar atau sejajar painting itu satu. Jadi selepas itu karya saya berada di Balai Seni Lukis, banyak pelukis-pelukis cuba mengikut konsep saya itulah. Maksudnya baru boleh nampak begini lukisan, taklah semesti dalam bentuk easel saja kan. Bila nampak lukisan itu orang nampak lain, dia cuba mengikut gitu lah. Okey, banyak kan SM Lash saya punya lukisan-lukisan tu lain lah. Yang terkini pada tahun 2020 lah, sebelum COVID saya rasa, tajuk dia apa yang saya tak ingat tajuk dia. Pasal isu juga, isu balak, bukan yang apa tu, gunung yang gempa sama itu angkara manusia lah sebenarnya, bukan hanya setakat kalau kita dengar orang luar pergi buat sesuatu yang tidak baik ini, tapi saya fikirkan benda itu bukan itu saja. Mungkin tangan-tangan manusia yang telah menerokai alam yang ada di Sabah ini sehingga marahnya mungkin balik itu, kemungkinan itulah saya cuba aplikasikan dalam bidang itu, memang kepada konsepsual lah. Okay. So banyakkan begitulah. Kalau yang realism itu banyakkannya rumah-rumah yang hampir hilang. Contohnya kalau lukisan yang itu saya ambil sebuah rumah di Bintas. Masa itu COVID, memang tak ada orang semua di dalam rumah kan, dia tak boleh keluar, so dalam bentuk diam. Itu satu itulah cabaran sekarang ini lebih kepada cabaran media sosial dan juga AI. AI ini sebenarnya bukan
pada saya bukan satu camaran pun. AI ini ialah satu tool yang memudahkan, dan AI bukan boleh buat semua pun, tidak. Kenapa kita perlu melukis? Walaupun AI ada kan, kau sebut aja, katakan sangkan celengan buaya, dia akan keluar tu lukisan tu. Dan lukisan tu hak milik kamu. Bukan boleh dikatakan bukan peniruan atau parodian, tapi sebenarnya itu adalah satu sentuhan secara apa panggil ni, teknikal daripada mesin kan. Benda tu contoh macam kamu buat masak nasi lah. Masak nasi guna rice cooker dengan masak nasi dengan dapur kayu, mana sedap? Kamu rasa sedap je lah semua kan. Kamu tak rasa betul-betul nostalgik macam mana nak hidupkan kayu api, macam mana nak jerang nasi tu, kamu tak merasai benda tu. Kamu sekarang ni merasai dapur elektrik je kan. So dapur elektrik senang sebab itu memudahkan. Begitu je dalam bidang seni. Sebab tu kamu kena belajar seni visual ni, kerana dia menjadikan anda tu seorang yang seimbang. Ada kesabaran, ada apa ni, semualah hormat semua ada dalam ni. Nah, kamu menghormat karya kamu sendiri. Kan Tuhan bagi idea kamu tu, takkan kamu tiba-tiba kamu buang benda tu kan. Kamu simpan benda tu, sayang sangat benda tu. So itu adalah salah satu part yang perlu ada dalam diri lah. Contoh kalau nak lukis gunung kan, kenapa tak guna komputer kan senang. Gunung kan ada kat komputer tu, cakap je lah Gunung Kinabalu. Tapi bila kamu berada di Gunung Kinabalu tu sendiri, kamu tengok Gunung Kinabalu, kamu rasa apa? Bukan kamu rasa melukis tu, kamu rasa tu dulu. Sebab AI ni dia tidak ada rasa. Kamu lukis ada rasa, walaupun kamu lukis tu jadi tak jadi tu macam, tapi rasa dia tu seolah-olah kamu rasa keagungan Tuhan membuat sesuatu ciptaan dia tu. Contohnya pokok lah, senang cerita depan mata pokok. Kamu tengok pokok pun tak pernah saya rasa. Kamu kalau mau jalan tepi pokok tu pun lalu je. Kamu tak tengok pokok tu macam mana tekstur dia, macam mana bunyi daun dia, jatuh dia macam mana, daun layu macam mana. Kamu tak pernah cek. Kamu nampak pokok dah lalu. Dan pokok itu jadi apa pun kamu tak tahu. Kan katakan dia jadi kayu api lah, kumpul-kumpul. Ini bagi mereka yang tahu kegunaan pokok tu. Kan kamu tak tahu semua ni, kamu tak pernah cari kayu api, kamu tak pernah ni kan. Bila kamu rasakan pokok kayu ini berjadi api, even pokok kayu pun boleh jadi batang mancis. Karena batang mancis pun dah tak nampak dah sekarang, semua dah jadi lighter kan. Itulah kemodenan tu yang menjadikan seseorang itu tidak peka dengan kejadian. Dia katakan pokok tu jadi kayu mancis. Kayu mancis tu kan sebatang kayu, dia daripada kayu kecil, kayu batang mancis tu, dia boleh membakar pokok tu, boleh terbakar pokok tu, boleh menghabiskan pokok tu. Begitu jahatnya kayu batang mancis tu boleh membakar diri dia sendiri. Itu adalah konsep lah. Sebab kamu tak pernah melihat itu semua, kamu tak merasai. Even diri kamu pun kamu tak pernah cek. Diri sendiri, paling-paling pun kamu tengok buat makeup, sudah. Kamu tak tahu berapa lama tangan kamu panjang, jari kamu daripada dulu yang pendek jadi dari baby sampai panjang. Kamu ada rasa benda tu? Panjang jadi apa? Tadi kan? Tiba-tiba jadi macam tu. Padahal hari-hari kamu bawa. Itu yang dia katakan, rasa tu tidak ada. Rasa lapar kamu tak rasa. Bila rasa lapar, terasanya situ. Lo makan habis sudah. Kan? Jadi bila nak rasa lapar tu, time lapar betul masa bila? Katakan masa puasa. Puasa tu kamu dapat rasa, lapar macam ni, gitu. Kenyang macam ni. Kamu dapat merasa benda tu. Cuba kalau makan pil kita boleh kenyang tu, makan dah. Tak rasa laparnya, dah tak rasa kenyangnya, tak rasa apa. Jadi kamu macam manusia robot lah. Kan? Itu baru diri tu. Belum kenal yang lain. Nak kenal diri itu yang sangat sukar diri kita ni. Jadi tujuan kamu dihidupkannya apa? Sebab dah ada AI kan, semua apa nak lagi AI lah. Kan? Generasi Alpha sekarang ni, begitulah keadaannya. Bukan generasi Z lagi, Z dah limpas dah. Generasi Y dah lepas, generasi Z dah lepas. Sekarang generasi Alpha yang menggunakan teknologi ni. Kamu dah teknologi semua. Kan? Nak menikmati makanan pun kamu ambil gambar. Padahal patutnya makan tu tengok, berdoa dulu, barulah makan kan. Ini tak ambil gambar dulu,
sebarkan kepada, weh aku makan hari ini, kesian orang yang tak dapat makan. Tengok macam mana cerita dia, mentang-mentang pada duit makan. Nah, jadi rasa timbul fitnah tu berlaku. Itu yang terjadi sekarang ni. Sebab tu kami sebagai seorang tenaga pengajar nak menjadikan kamu tu orang yang lebih sempurna lah. Maksudnya tak sempurna pun lagi kamu tahulah. Kamu lah cari hidup tu macam mana. Kan dia lain daripada orang dulu dengan sekarang, lain tak sama. Bapak kamu dengan buat kamu pun tak tahu. Kamu cakap itu dulu kamu kata. Bapak dulu naik kereta, naik basikal, naik ini, pergi kampung nenek. Itu dulu, sekarang si kereta, gitu. Zaman kita, dengan saya pun tak ada apa-apa. Macam mana zaman saya belajar tak ada komputer, macam mana saya belajar animasi. Kan pelik nama dia. Itu saya pun kadang-kadang fikir, macam mana aku belajar? Sedangkan zaman saya belajar tu komputer pun tak ada. Macam mana saya boleh ajar animasi? Mesti pelajar tu akan menganggap, zaman dulu mana ada belajar komputer, macam mana dia tu boleh ajar animasi? Macam mana saya boleh tahu benda tu? Jadi saya pun sama diri lah. Aku ni buta warna, macam mana aku boleh melukis? Sampai sekarang jawapannya tidak ada. Maksudnya dia ada dalam diri anda. Kamu yang menggerakkan. Jadi dari situ mudah lah, senang lah untuk menyelesaikan masalah. Ini dapat sikit masalah dan nak bunuh dirinya. Itu yang masalah sekarang ni. Mental semua koyak. Kan? Cepat give up. Sebab cepat give up tu kenapa? Tidak ada unsur-unsur ni lah yang kami ajar. Ni kamu sebenarnya kena sabar. Melukis tu kena sabar. Tu sebab tu ada melukis, drawing tu untuk menjaga sabar. Kalau komputer dah ada dah, tak payahlah kau nak lukis, semua dah ada dalam tu kan. Tapi bila kesabaran tu tak ada. Even kalau komputer saya ajar pun, kalau ada Photoshop pun mesti jadi tak jadi. Kau kena buat satu. Jangan nak ringkas. Sebab zaman sekarang ni zaman fast lah, zaman yang cepat. Cepat lambat habislah kau. Gitulah. Benda-benda tu yang kau makan tu kalau tak ada nikmati benda tu. Itu yang kita kena belajar dalam visual ni sebenarnya. Dalam teater tu nak jadikan orang sebenarnya, memasyarakatkan manusia teater tu. Sekarang kan manusia kan dah tak bercakap ya, semua pakai telefon. Presentation tahun akhir langsung tak boleh bercakap. Pelajar-pelajar kita ngek dia pun hafal Google ni, baru boleh cakap. Betul tak? Nampak dah? Komunikasi itu hilang sudah. Lama-lama tiada lah. Kalau dekat-dekat pun berwasap. Berwasap juga. Dia tidak ada seni komunikasi, seni visual, semua dah hilang. Seperti yang diperhatikan itu. Sebab tu saya tercepu dalam bidang pendidikan ni. Kalau tidak dulu saya kat advertising je. 5 hari 5 malam tak ingat dunia. Duduk kat studio je. Sebab saya sebenarnya pilih bidang ni sebab keluarga. Sebab keluarga saya kan, saya anak satu, ada bini pun tak pernah berjumpa, ada anak pun tak pernah berjumpa. Saya kat studio 1 minggu tu straight. Saya pun tidak tahu hari apa. Siang malam buat kerja. Kalau dalam advertising lah. Jadi itu dunia komersial, dunia duit dia. Kalau tak siap, ambillah kita. Nanti biasanya gitu. Jadi cari benda yang minat, yang boleh kongsi sama. Itu je lah amal kita. Kan? So dengar lah cakap aku nanti tadi kau akan fikir. Apa ada amal tak ada? Maksudnya amal kita kepada apa yang kita perlu dikongsikan benda yang baik kepada orang lain, tak ada. So kau kena ada benda yang kau nak sampaikan kepada orang supaya benda tu berturut. Kau mati pun masih lagi berjalan benda tu, benda yang baik yang ada daripada idea kamu. Even kau buat jabatan pun, orang lalu semua dapat kamu punya bahagian. Kau mati pun dapat juga. Jangan seksa dia ni lah, jangan masuk neraka lah ni, sebab dia ada jabatan. Semua doakan, padahal semua yang lalu. Begitulah amalan kita. Ini kalau amalan dunia cari duit ya, tak payahlah. Itu bangga. Bukan. Semua daripada Allah lagi. Kalau itu memang banyak sudah informasi dokter bagi memang kes. Satu je lah saya punya moto dalam diri saya. Ini untuk kamu lah. Orang lain boleh buat, kau mesti boleh buat. Itu je.
Jangan sampai give up, jangan dia pun kepalanya sama juga, rambutnya sama juga, darahnya sama juga. Tapi dia boleh buat, takkan aku tak boleh buat. Satu lah, itu dalam diri kamu ke depan. Satu lagi saya pesan, jangan ada aku. Jangan ada aku ni maksud dia, jangan mengaku. Ya maksudnya, ini kalau tak aku yang buat ni, tak ada aku ni. Tu. Maksudnya, kalau tak ada aku ni, tak jadilah projek ni. Macam tu. Maksudnya keakuan tu kau kena buang dalam diri di garisan waktu. Garisan waktu ni ialah sepanjang kamu hidup. Hanya penentu saja. Penentu tu Allah. Tuhan menentu saja yang menjadikan anda tu menuju ke pintu mana anda nak letak. Pintu surga atau pintu neraka. Itu je. Jadi kau buang sikap aku. Janganlah kamu dapat sikit, kamu dah bangga. Aku ni diperintah, gula, sejadikan. Jadi tu Tuhan, itu rezeki. Dan satu lagi jangan sampai mengeluh, aku tak ada duit, tak ada tu. Tuhan uji. Kalau tak diuji, bukan manusia nama dia. Jadi ujian-ujian tu kena hadapi. Ingat dia je lah, jangan ingat siapa. Janganlah bergantung dengan orang, boyfriend ke apa, jangan. Dia je. Yang kedua ibu. Tu penting. Kalau apa-apa minta doa ibu je lah. Itu je lah. Mak doakan aku bisa naik exam. Itu je lah. Selain pada dia. Janganlah kau pergi jumpa dengan isu-isu, dapat tak ada. Tuhan tak bagi. Rezeki, ingat rezeki itu menentang dari dia. Kau buat apa yang dimaklumkan ujian itu. Itulah. Jadi kesimpulannya, jadi aku di garisan waktu hanya penentu menuju ke pintu. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okay. Nah, ingat dong. Kena ingat saya dari doktor punya nasihat lah. Ya, bukan nasihat. Itu kongsi. Kongsi Sama. antara doktor. Apa yang saya dapat.